Secara muhrim ada apa pertanyaan apa kini apa tinggal orang rumah apa jo tamu tu begitu. Mana boleh? Mana boleh keluar awaknya keluar pula, tiba awak di rumah tu balik barunya masuk ke rumah tu balik. Bukan berartinya 3 hari di rumah itu dengan anak awak, anak padusi awak, jo bini awak sedangkan awak keluar, tak boleh. Tak, bukan seperti itu terjemahan dia Pak. Jadi ketika tamu tadi itu dibolehkan dia 3 hari di rumah kita kalau ada orang yang sebagai mahram di rumah tadi. Kalau tidak adanya harus keluar pulanya. Anak laki-laki awak keluar, awak keluar, tinggal anak padusi awak jo bini awak inyo pula surang, tak boleh, nyo mesti awak bawa pula keluar. Kalau tidak nyo keluar anak awak jo orang rumah awak bawa keluar. Tak, ambo istirahat saja lambu di rumah keceknya umpama. Anak je bini awak bawa keluar. Tak boleh lah awak tinggalkan. Tak boleh, itu fitnah itu. Tak boleh. Mestinya yang seketik-seketik kau pun tamu tahu hendaknya. Jadi kecek kawan tadi ke tamunya, ambo jam koko kapai ke pasar rencana mahan ikutnya. Harus ikutnya. Ayolah ikut ambo ni. Tak boleh dah. Hendak pai selamu di rumah solah, tak boleh. Kalau tak ada mahramnya. Tapi kalau ada anak laki-laki awak yang dewasa kawan ninyo di rumah umpamanya tak apa dah gitu ni. Gitu. Nya banyak pula kadang mereka bagai itu tu menyebab rusak rumah tangga mereka darinya. 3 hari awak pelapih je. Itu yang disebut dengan Nabi man hamala hima yushiku ayuqa bihi. Sama awak sedang mengembala jawi di tengah jurang. Berisiko suatu saat mereka jawi awak kau terpuruk masuk ke dalam jurang. Kalau membuat tamu tadi itulah ya harus kita jelaskan kepada tamu, angku kalau membuka aurat, angku kalau kau pakai sarung pendek, kau pakai singlet, angku dalam kamar sajalah, jangan keluar. Tahu sampaikan aturan. Kalau merokok angku di siko tampeknya. Gitu ya. Kalau tamu yang beradab dari mengajinya faham je nya Pak. Kadang tamu yang tidak mengaji ko kadang bagai tak boleh semena-mena aja dah tiba pula di ruang makan gitu, tiba-tiba di ruang TV gitu, tak boleh. Tamu tu makanya disebutkan kan duyuful kal mayyit. Tamu tu seperti mayit. Antok aniang aja. Di mana itu kamar Pak, kamar tu lah nya tu. Di kamar tu nya tarikh tu. Sebelumnya diizinkan keluar dari kamar tu, belum boleh dia keluar dari kamar tu. Kecuali diimbau beko dek tuan rumah balik. Fulan nya, ayo ni barunya keluar. Kalau ndak dalam tu barunya. Begitu adab dalam bertamu. Jarang Pak adab-adab dalam bertamu tu dipakai di orang awak. Tapi orang Arab dipakai Pak. Kalau orang Arab dipakainya. Orang awak ndak boleh baru dimasuk ke rumah orang tu lah berjalan surang saya sampai ke dapur orang kadang bagai. Nak mencari-cari isi kamar orang, mencari dapur orang, kitchen set orang apa segala macam. Tu orang awak bertamu. Kalau orang Arab ndak. Nabi berang itu. Idza ra'a ahadukum ila baiti akhihi bighairi iznihi fayaqfa 'ainah. Apabila kalian melihat-lihat ke rumah saudara kalian tanpa seizinnya, fayaqfa 'ainah, maka dihalalkan untuk mencongkel kedua matanya. Hadisnya sahih itu. Ini nak boleh gitu. Nak boleh gitu. Kalau mayit seperti apa mayit? Dah. Nak boleh dah buat silau-silau isi kamar orang, buat silau-silau buku pula. Apa sampai yang menengok-nengok foto-foto orang tu mana boleh tu. Kalau mayit diam aja. Ketika nya perkenalkan baru tu foto kami tu Ustaz. Itulah kami keluarga saya tu Ustaz. Baru buat tagak pula buat tengok. Baru buat tengok. Kalau enggak jangan nak tengok pula lah. Pelapihan tu kal mayit. Pokoknya adab-adab tu yang jarang diawak. Baca beberapa syarahan Imam Tirmizi adab dalam bertamu. Banyak kitab-kitab adab bertamu tu. Kita yang enggak kurang adab-adab dalam bertamu. Ketika masuk rumah orang, gedor pintu 3 kali. Mengedor pintu tak boleh maduk ke pintu lah. Kau pintu, wak maduk ke pintu tak, tapi sampingkan pintu tadi kalau mengedor pintu tamu rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum gitu. Tak boleh langsung maduk mereka dah. Assalamualaikum. Ada adab-adabnya Pak dalam bertamu. Adab-adab tu jarang kita pakai. Entah mungkin dia nak mengaji, atau mungkin dek lain pernah mengaji tapi dek lah terbiasa, atau wallahu a'lam. Tak boleh langsung masuk lagi kecuali setelah diizinkannya. Ayo masuklah, masuk. Tengok pula yang menyuruh awak masuk. Kau siapa? Bininya kau atau lakinya? Awak laki-laki yang menyuruh masuk, bininya mereka. Laki ente je ledon tindak.
Tak bisa tu dah. Ya gitu. Banyak adab-adab dalam bertamu tu banyak. Makan mesti itu pula. Lah disuruh awak beko basuh tangan baru awak basuh tangan. Kalau alun disuruh kau makan aja basuh pula tangan. Dah ikut nak kadang cari dari tadi kau malang kasuak kena kau nyurang lah ada nyuruh makan lah kau lah sing-sing pula kau. Lah bagi beli pek lagi kau tu tak bat. Jadi adab-adab dalam bertamu ada, akhlak-akhlak dalam bertamu. Nyagi wak kurma di dalam tu di apa tu kurma sakotak tu kurma. Silakan ambil keciknya kawak. Nyagen dah kawak tak bukan ambil talatak ya, jagen kawak nah. Silakan ambil tu yang boleh wak ambil tu ciek tu nya. Ada hadisnya tu. Nak boleh wak ambil lebih dari ciek kecuali izin ni nya. Kecuali kalau kurma tu talatak. Kurma tu talatak silahkan. Tu boleh wak makan. Saya 2-3. Tapi kalau nyangkek kurma tu nyagen kawak. Jadi kawik pula leh. Adab cieknya. Ada hadis Nabi menyebut. Nabi melarang seseorang mengambil kurma lebih daripada satu kecuali seizinnya. Ikut hadisku yang tak diamalkan oleh orang gitu. Di Masjid Nabawi wak berbuka bersama kan, datang orang pergi menawarkan apa? Nawarkan kurma. Tap. Yang izin yang halalnya ciek tanya. Ciek ambil. Tu yang bolehnya. Kemudian lebih dari itu, ciek lagi baru minta izin. Mungkin isnan ziyadah kaman kata kita. Mungkin 2 tambahan. Ayo faddal khud ambil baru ambil 2. Itu ciek tu tanya. Tak boleh mengawik, tak boleh tu. Tengok dalam kitab Al-Munhiyatun fi Sunnah. Jelas hadis ni tu. Tak boleh pak kawik. Orang kan buat kawik. Sampai ada jemaah kau bagai tak pernahnya selama berangkit pai haji pai umrah tu membeli kurma dah. Dari mana PN ada kurma tu lah. Tiba orang berkos sekali lainnya kawik yo masuk yo. Ada sekali lagi. Sampai terkumpul beko di hotel lah 5 kilo terkumpul dah. Kerja orang awak. Dia nak dia balik ada di situ, tak boleh. Tu adab-adab dalam bertamu. Jadi kalau nyangkeknya dek tamu dek tuan rumah tadi, silakan kan ada mode itu kan, silakan ambil. Ciek ambil boleh tanya. Jangan awak kawik pula lah. Jadi awak kawik lah awak tamu di rumah orang. Tak bisa apa jaga kalau mau di rumah awak kau tandeh awak dia kau kecil lah kan. Itu adab. Jadi banyak adab-adab dalam bertamu tu banyak sekali adab-adab dalam bertamu itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.